sangat berkah hari ini. Sementara kita menunggu waktu semai jemaah dan kita bersama-sama dengan khutbah jemaah, insya-Allah kita mari sebagai muqaddimah, sebagai panahnya supaya kita boleh ambil faedah pada hari Jumaat. Sebenarnya hari Jumaat dalam Islam ni kita disunat supaya mari masjid awal-awal, ke awal ke comel. Maka pada tengah hari ini saya cuba nak kecek dalam hal bersangkut dengan takut. Dalam Islam ni juga diperintah oleh Allah Ta'ala supaya kita ada perasaan takut. Takut ni sekali-sekali nampak sepanjang tak ada faedah, nampak sepanjang salbi, nampak sepanjang cenglok. Tapi sungguh takut ni kalau kita guna pandai, maka ia ada faedah besar kepada kita. Besar tak besar takut ni, dalam khutbah Jumaat menjadi satu rukun khutbah. Wasiat takwa, wasiat supaya takut, pesan memesan, nasihat menasihati supaya orang Islam ni ada perasaan takut dalam hati. Maksud takut di sini iaitu takut pada Allah, bukan takut pada makhluk. Takut pada Allah. Bimbang atas diri kita, takut ditipu ke atas diri kita ni satu perkara, satu benda yang kita tak suka. Benda tu ni bimbang takut mari daripada Allah. Itu makna takut di sini. Adapun takut kepada makhluk, takut kepada binatang tu, takut pada binatang ni, orang tu, orang ni, itu bukan maksud takut yang sebenar. Kita dalam hidup hari-hari ni semua ada perasaan takut. Takut ke orang oleh kerana dia bekai, dia ada kuasa, dia kedebel. Takut pada binatang kerana binatang tu bisa, binatang tu ada tanduk, ada tu, ada ni. Kita takut. Apabila takut, ia mari dalam hati. Perasaan takut marilah hati. Tapi yang maksud takut hari tenoknya, takut kepada Allah, tuai kepada benda yang kita takut pada dunia tu. Kalau kita takut pada orang kedebel-kedebel, makhluk Tuhan, buat apa kita tak jadi takut kepada Allah, tuai kepada orang tu. Kita takut pada rimau, takut pada binatang-binatang buah. Binatang tu makhluk Allah Ta'ala menjadi binatang-binatang semua tu. Maka apa kita tak boleh takut pada Allah Ta'ala. Nah, itu mana takut. Kalau mengikut hadis Nabi SAW, orang paling takut sekali, dia paling takut sekali, iaitu Nabi SAW. Nabi ni dalam hal berani pun dia berani sekali. Dalam hal takut pun dialah lebih takut sekali. Nah, takut dia takut pada Allah. Saya biasa dengar setengah-setengah ulama dia sebut, dia katakan, dia kata kalau kita tak takut pada Allah, kita tak takut pada Allah, kita akan takut kepada orang lain. Tak tahu nak bila. Kalau kita tak takut pada Allah, berasa berani dengan Allah, Tuhan akan tanam dalam hati kita berasa takutlah kau dengan orang lain. Temu orang takut, temu binatang takut, temu tu takut, takutlah kau. Buat apa sebab tu? Sebab dalam hati kita tak ada takut pada Allah. Ini bukan hadis, kata-kata pokok ulama. Kalau kita takut pada Allah seorang ya, kita pisah patenah hati kita, beri berasa takut pada Allah. Dengan sendiri dia,
kepada moga-moga lain tak ada rasa takut. Ini dia jadi otomatik dah. Kalau kita takut pada Allah dengan sebenar-benar takut, kepada selain daripada Allah tak ada rasa takut. Dia takut ni bukan benda boleh buat, dia mari sendiri tu hai tanah dalam hati kita. Nah, habis Nabi kata dalam hadis, ana a'rafukum billah. Akulah orang yang lebih kenal Tuhan. Aku lebih kenal Tuhan, Nabi. Apabila lebih kenal Tuhan, Nabi kata akulah lebih takut pada Tuhan. Jadi nak takut ni kepada Allah dia kena orang kenal Tuhan semua. Nah, orang baru kenal Tuhan ni tak takut pada Allah, tak takut pada Tuhan. Orang lebih kenal Tuhan, lebih kenal Allah iaitu ulama, orang tahu, orang alim, orang ada ilmu. Tuhan firman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut pada Allah iaitu orang alim, orang tahu. Tapi kalau orang tak tahu, orang tak ada ngaji, orang tak ada ilmu, dia tak takut Tuhan. Nah, buat senang-senang main dengan Tuhan. Orang yang paling takut Tuhan iaitu orang ada ilmu. Apabila takut pada Allah Ta'ala, mana alamat dia? Dia timbul naik di anggota. Dia nampak zahir di tubuh badan kita. Dia timbul gapo? Nah, kalau kita sejuk, waktu sejuk, musim sejuk kan, kopi sejuk dia timbul rutu di tubuh dah, rasa sejuk kan. Buat timbul panas ya, ada alamat di tubuh kita. Alamat kata panas. Takut seperti juga. Dia timbul di tubuh kita, timbul ke mana? Timbul di tubuh kita, kita berasa nak berhenti daripada maksiat. Itu yang mari dia takut. Buah daripada takut ni dia timbul di anggota kita, iaitu kita berasa nak berhenti daripada maksiat. Dia tak akan boleh berhenti maksiat kalau hati tak takut. Yang keduanya, kita berasa nak buat benda taat. Dia sendiri dah masa dia dah. Kalau kita berhenti daripada maksiat, dengan sendiri dia berasa nak buat benda taat. Dia dua tu sebuah canggung-canggung tu. Kalau kita duk kacau buat maksiat, dengan sendiri dia tak ada rasa nak buat taat. Dia tak boleh jadi orang seorang-seorang ni nak deraka Tuhan ratik, nak taat Tuhan ratik masa dulu, tak boleh jadi. Yang ketiga, buah dianya isti'dadan lil mustaqbal. Kita berasa nak buat persiapan untuk masa depan. Ya marilah mikir nak kerana masa depan kita ni. Kita nak cadai gapo, kita nak buat amalan mana nak cadai masa depan. Masa depan di sini anak di sini bukan anak dah dunia, anak lepas pada mati. Itu semua yang mari daripada sifat takut. Kalau tak ada takut, tak takut pada Allah Ta'ala, maksiat tak ada rasa rana, tak ada rasa nak berhenti, taat tak ada rasa nak buat, dan bekal untuk masa lepas pada mati pun tak ada rasa nak cadai. Itu buah daripada takut. Berkata setengah ulama, dia kata man khafa adlaja. Setengah ulama ya wakri kata pia-pia ada berasa takut dalam hati. Adlaja ni maknanya kalau musafir ke pergi awal-awal. Adlaja ni pergi dulu. Kita kalau kita nak kana kan, kita nak pergi ke bakar. Dalam hati rasa bimbang, nama tak dia siapa ke? Kita nak siapa bila? Siapa esok nak siapa? Bimbanglah hati, mai rasa takut atau bimbang takut lama siapa ke, lewat siapa ke? Apabila mikir takut lama siapa, lewat siapa, awaklah no. Adlaja, ya gid dulu. Bisa gid dulu, ya gid awak-awak. Posisi saya kata pai tang tenen gid dulu. Nah, apa boleh gid dulu? Takut lewat siapa, takut capek tengah jalan. Tu orang ada pasal takut. Supaya tu juga kita kalau ada takut pada Allah Ta'ala, bimbang kepada Allah Ta'ala, takut mati esok, takut tu, takut ni, takut banyak dosa, takut banyak maksiat. Kalau gitu kita kena pakai buat amal dulu-dulu. Yang kita tua, buat tekah muda. Tu maksud adlaja. Ya dulu ada bapak kita duk mikir nanti nak buat amal tekah tua. Kau muda-muda ni kita lebih-lebih dulu.
Kita berjalan-jalan dulu fuah-fuah. Nah, bawa tua tu kita pakai amal. Nah, ulama mari pendapat kata man khafa adlaja. Pia-pia ada rasa takut, golek-golek ia buat gapa-gapa dulu. Bisa gitu dulu. Takut tak de, takut tak jaya, takut tak jumpa. Sebab kita nak jumpa dengan remo. Janji pengasah-asah kita. Kalau orang tak ada rasa takut lah hati, pergi biar mana boleh ikut dia, lewat pun tak apa. Kalau orang ada rasa takut, tak boleh yang nak gitu dulu. Pada remo nanti kita, bagi kita nanti remo, takut tak ada nak jumpa. Tu pendapat ulama. Setengah ulama pendapat kata takut ni bukan diteriak saja. Ya boleh kalau kita takut ya mari perasaan nak teriak tapi mata. Nah, takut pada Allah betul juga. Takut Tuhan sangat-sangat pun ya teriak. Takut pada makhluk betul juga. Budak-budak kan takut-takut oh ya teriak. Tapi hak sungguhnya hak takut sebenar bukan diteriak tu. Takut hak sebenar man taraka ma yaqdiru alaih, iaitu seseorang manusia dia boleh tinggal benda yang kuasa buat. Dia kuasa nak buat benda ni. Tapi dia tak mau buat kerana dia takut. Kalau kita tak kuasa tak buat tu pasal bawa molek kita tak kuasa. Nah, kita orang tak ada kedebel, tak berani godai orang. Bukan panggil takut lagi tu kerana tak kuasa mula. Ada apa orang kedebel-kedebel, orang ada kuasa, dia boleh buat, nak buat biar boleh. Nak godai biar boleh, nak bunuh biar boleh, tapi kenapa dia tak buat? Kerana takut. Tu panggil takut. Kita ada duit, nak buat dosa ke apa pun boleh, tapi kita tak buat. Kita tak buat dalam hal kita kuasa, tu panggil takut. Kalau kita tak ada buat dalam keadaan kita tak kuasa, tak panggil takut. Kita tak berjudi, apa tak judi? Duit tak ada. Tu tak, bukan dia lagi. Apa tak berjudi? Duit ada ke tak? Ada. Kuasa boleh buat, tapi tak mau buat, takut. Tu panggil takut. Tu semua tu pendapat ulama. Apabila kita tanam sifat takut dalam hati kita kepada Allah banyak-banyak, ia akan timbul benda-benda maksiat hak kita rasa suka hati dengan dia tu, tak lama kita rasa benci. Maksiat ni, benda neraka Tuhan ni semua orang kasih belaka. Kena belaka pada benda maksiat. Tapi buat apa? Ada orang ni buat, orang ni tak buat. Nah, ada orang buat tu mana dia tak takut Tuhan, ada orang tak buat tu mana dia takut Tuhan tu. Bukan tak kena belaka benda maksiat, tapi tak berani buat, takut Tuhan marah, takut Tuhan murid, takut Tuhan azab, takut Tuhan buat neraka dan sebagainya. Benda maksiat ni sedap, tapi dalam hal sedap ada racun. Ulama bani supaya ni saya madu. Ni saya madu ni benda sedap, benda manis, semua orang kena. Tapi kalau ni saya madu tak ada racun, dia wani makan dia. Tu maksiat. Maksiat ni ulama bani supaya ni saya madu ada racun. Sedap. Maksiat ni sedap. Serenok. Tapi apa tak kita tak berani buat? Kerana dalam tu kita nampak, kita tahu kata ada racun. Kacang-kacang makan boleh sedap-sedap. Lepas pada tu bahaya. Supaya kat ni saya madu ada racun. Sebab tu. Tu bandingnya ulama. Nabi sabda dalam satu hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Izak sya'arra jildul 'abdi min makhafatillahi azza wa jalla tahatat anhu dhunubuhu kama yatahatu 'ani syajaratil jabisati waraquha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apabila kulit kita ni kenalai kerana takut pada Allah. Kita bawa takut kan? Di tubuh kita rasa ada lah, rasa kadang-kadang dia kenal ada diri lurama kan. Tempat rasa genggung, tak takut, rasa diri lurama, rasa genggung, rasa takut dia timbul di kulit ni. Rasa di kulit kita. Nabi kata pia-pia diri lurama atau berasa takut, lepas tu timbul alamat di kulit dia kerana takut pada Allah Ta'ala. Orang tu dosa-dosa dia akan luruh. Tahatat anhu dhunubuhu, dosa-dosa dia luruh. Makna kata dosa kita duk tak kulit kita ni, tapi tak nampak tengok. Dosa kita duk toko di tubuh kita ni,
dosa dengan mata, dosa dengan mulut, dosa dengan telinga, tak ni duk toko-toko ni. Apabila kulit kita ni hati wasa kenalai takut pada Allah Taala, wasa kedebak, kulit kita wasa takut Tuhan, timbul alamat di lorong dan sebagainya, maka Nabi kata dosa-dosa di kulit kita tu akan luruh. Seperti mana luruhnya daun-daun kayu daripada dehai-dehai kayu kering. Hak kayu hak dehai mapuh tu, daun dia luruh berat lagu tulah kulit kita. Kalau kita berasa gerung takut pada Allah Ta'ala, maka dosa-dosa kita akan luruh. Nah, dosa di kulit kita, dosa luar lah, dosa dalam adalah hati kita. Tapi itu bahawa akhirat esok di antara alamat orang masuk neraka dengan orang masuk syurga, ya cari mana? Cari muka, tengok muka apa tahu dah. Cari air muka, cari kata orang ni ahli neraka, ahli syurga. Supaya Tuhan terbuk dalam Quran, yauma tabyaddu wujuh wa tazwaddu wujuh. Pada hari akhirat esok, muka-muka ahli syurga ni akan nampak cap putih. Muka cerah warna putih. Adapun orang ahli neraka, muka dia cap hitam. Jadi berdaki, jadi cuma, jadi hitam. Apa hitam? Sebab dosa banyak. Nah, satu hadis lain lagi Nabi kata, la yaghdiballahu ala man kana fihi makhafah. Allah tak akan marah kepada sesiapa saja yang ada dalam hati dia sifat takut. Pia-pia ada dalam hati dia sifat takut pada Allah, orang ni Tuhan tak marah. Tuhan tak murih. Kalau salah apa Tuhan tak murih? Salah pasal dia, manusia kita ada salah belaka, Tuhan sengaja bagi kita ada salah. Tapi salah kita adalah hati wasa ada takut. Siap aku salah dengan Tuhan. Ada pasal takut. Jangan kita buat salah dalam hal keadaan hati wasa berani. Berani. Buat dosa dah berani. Berani lawan. Ikut dia, dosa ke dosa. Itu mari pasal berani. Tak boleh. Ini Tuhan murih. Kalau kita buat salah dalam hal kita takut, tu Tuhan tak murih. Itu hadis Nabi. Nah, sebab itu Nabi satu kali riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar kata, Abdullah Ibnu Umar kata satu kali Nabi keluar daripada rumah dia pergi ke masjid. Tubik rumah dia pergi ke masjid. Rumah Nabi dekat masjid dah. Tiba-tiba dalam masjid tu ada manusia sahabat dia lah duduk dalam masjid tu, fa idza biqaumin yatahaddatsuna wa yadhaqun. Pakat duk kecek dalam masjid, pakat duk suka. Duk galak, duk geger, duk suka, duk kelolo mai dalam masjid. Nabi tubik luar rumah dia, tubik masa masjid, jumpa pakat duk suka, pakat duk galak. Nabi bersabda, wallazi nafsi biyadihi. Nabi bersumpah dengan diri dia. Nabi itu sebuah ayat kata kana, sebut kata lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Hei buat mu ramai-ramai ada suka ni. Kalau mu tahu supaya aku tahu, kalau mu ni tahu supaya aku tahu, nascaya kamu ni sikit suka, banyak teriak. Buat apa mu geger ni? Kalau kita mu tak tahu ni, tak suka ramai ni. Kalau mu tahu supaya aku tahu, mu akan suka sikit, teriak banyak. Kita ni hidup kita banyak suka dengan teriak. Tu dalil kita tak tahu tu. Sesungguh hidup dunia ni bukan benda tempat suka. Orang mukmin yang sebenar, dia tak patut suka banyak dalam dunia. Sebab suka berkumpul kita suka dalam dunia. Kuasa suka hati berkumpul sangat. Buku kita semaya, kita jadi orang beriman dah, semaya wa amal banyak dah. Boleh suka dah lagu tu. Okey, kita semaya, kita wa amal tu, kita tahu main mana kata Tuhan terima amalan kita. Tak tahu lagi, nak pergi suka tak ada lagi. Suka-suka ni kita boleh hadiah baru suka. Okey, kita boleh hadiah, boleh rawan baru boleh suka. Belum ada boleh rawan tak boleh suka lagi. Kita sok, kita masuk hang sok. Sudah sok boleh suka lalu. Kita budak-budak pelajar-pelajar kita ngaji kan, masuk hang sok. Sudah tulis sok siap, tubik luar sok suka tak? Tak suka lagi. Bila boleh suka? Boleh tubik natijah. Tubik pun kan sok baru boleh suka. Ini sepatutnya juga dunia ni. Kita ada dunia ni, kita ada sok ni. Dua amal hari-hari ni
tak boleh suka lagi, tak boleh muja lagi sebab tahu mana kata kita boleh pahala atau kita buat amal. Tak tahu lagi. Kalau kita berjuru boleh pahala dah pun tahu tak lagi kata kita nak mati dalam keadaan molek ke hidup. Tak tahu lagi. Tak tentu lagi. Tapi tu Nabi kata kalau mu tahu sebab aku tahu, nasihat mu suka sikit akan teriak banyak. Nah. Berkata Hasan Basri. Hasan Basri kata kana kata pio-pio yakin kata mati itu akan temu dengan mati. Kiamat itu tepat janji. Kita mati belaka kita. Patut janji kita ni hari kiamat. Tepat janji. Beri pemsah hari tu. Patut akan jumpa dengan Tuhan pak kita ni. Pio-pio yakin lagu tu Hasan Basri kata orang tu dia akan hidup dalam dunia ni banyak duka cita, banyak serabut daripada suka. Dia kena mikir serabut. Oh kalau fikir sungguh serabut banyak kita. Gapo ada kita nak serabut? Kita duduk juru molek dah. Kita ada dosa sikit sebanyak sore. Lepas tu tak ada serabut kan? Kalau kita mati tak ada nak taubat. Tu pak nak serabut. Kita dosa anak hari. Bimbang juga kita ni takutnya mati belum taubat. Tu serabut tu pak nak mikir, pak nak serabut. Dosa anak hari. Silapnya hari ni kita buat dosa terlupa taubat misalnya mati hari ni. Dosa hari ni hak tak ada taubat, apa nak jadi? Kadang-kadang manusia mikir serabut takut buku apa? Tuhan beri nikmat kepada kita. Tapi nikmat Tuhan takut jadi supaya orang mengair dah. Kita nak mengair kan? Sakut upai lima mata kain. Nampak baik dah. Nak halau bagi ikan besar makan. Baik nampak, tapi dalam hal baik itu orang panggil nak kain kita, nak kain ikan besar. Okey baik. Orang panggil bahasa Arab istidraj. Halau tujuan nak heret. Tu hak ni banyak nikmat Tuhan bagi kita bentuk istidraj. Lebih-lebih lagi nikmat Tuhan bagi pada orang kafir. Halau kita tengok nak tahu mana. Lah lagi, halau lagi, jamu lagi. Rupai lagi. Nak tahu kata khabar tak khabar. Dalam hatu dalam hak rupai tu Tuhan senyap. Ambil nyawa mati ke celah-celah duk alik tu. Beringat takut. Bimbang lagi takut kita mati dalam hak keadaan su'ul khatimah, dalam mati jahat. Takut kita walaupun ni duk molek, biar nak tahu dalam masa dekat nak mati, ni jadi punah fikiran kita, punah iman kita, punah pegangan kita. Matilah jahat, biar nak tahu. Semua tu benda-benda kita rasa takut. Mana lagi soal kubur, hal-hal kiamat, hal nak lakau titik sirat, hal nak masuk syurga dekat neraka. Oh banyak lagi cerita kita. Pada kita mikir son ni pada dah. Mikir kata kita dalam akhirat esok ni mustakbal kita anak kita nak cuk di mana? Cuk di syurga ke neraka? Pada mikir dua tu pun serabut perut dah. Sebab itu dalam cerita saya baca dalam cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia nak mati. Orang mari ziarah dia dekat nak mati, dia teriak. Abu Hurairah. Sahabat tanya dia, "Mu teriak buku apa?" Dia jawab, dia kata aku teriak bukan bimbang hal dunia dak. Bukan takut nak mati tu dak. Teriak aku ni duk mikir perjalanan jauh. Musafir aku ni aku nak berjalan jauh lagi. Tapi bekalnya sikit. Teriak buku tu. Safarun tawil. Musafir kita ni aku nak pergi ni jauh lagi perjalanan. Tapi bekalnya aku rasa tak cukup. Lepas tu lebih lagi bahawa mati esok, akhirat esok ni aku pun tak tahu lagi ni. Nak taksin tak boleh lagi kata aku ni syurga kan neraka. Ada buku tu teriak tu. Habis tu kita dan mudah-mudahan hidup kita di dunia ni kena tanam sifat takut kita kepada Allah. Takut kita kepada diri kita sendiri, mustakbal kita, masa depan kita, anak kita hak sungguh nak duduk mana. Apabila kita takut lagu tu, insya-Allah Allah Taala akan buka jalan kepada kita. Allah Taala beri jalan baik kepada kita dan hal kita takut kepada Allah Taala. Dan itulah sekadar tengah hari ni. Mudah-mudahan munasabah hari Jumaat ni kita pakat mari mewasiati hak ketakutan kepada Allah Taala. Jangan kita wasiat takut pada orang lain. Takut pada Allah ni lebih baik
faedah pada kita bersama insya-Allah taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.